العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada barisan pimpinan Barisan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Pak Siap, Tuan-tuan Guru, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi diberikan kesehatan, kelapangan, kekuatan untuk kita meneruskan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung kuliah kita ya dalam kitab Ayyuhal Walad. Kitab Jawi saya muka surat 34 ya, yang Rumia. Kita masih lagi berada pada tajuk nasihat yang ke-15 ya, 8 wasiat khatim. Pagi ini faedah yang ke-8 yang akhir, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dauril amin ya rabbal alamin. Nasihat ya Syekh Khatim ya, yang ke-8. Sesungguhnya aku, kata Hatim ya, sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki sesuatu yang menjadi pegangan. Semua orang ni dia ada pegangan, ada prinsip. Pegangan ni ada kepercayaan. Ya. Pegang ni bukan maknanya pegang tangan tu, tuan-tuan. Masuk pegangan ni maknanya dia ada prinsip dia masing-masing. Ya, dia ada iktikad, ada kepercayaan masing-masing. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan darham, duit ni, ya. Kalau kita ringgit lah kan. Ya. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan darham sebagai pegangan, ya, sebagai keyakinan yang mengatakan ya ada duit ya hidup senang. Ya, maujud pulus kulul lulus, kata dia. Ingat ceramah Ustaz arwah Ustaz apa Ismail Kamus. Dia kata maujud pulus kulul lulus. Ada duit semua jadi, kata. Ya. Pegangan dia gitu. Keyakinan dia gitu. Keyakinan tu kan bukan disebut. Dia tak sebut. Dia tak sebut aku ada duit ni aku senang. Dia tak sebut pun. Tapi keyakinan dia begitu. Buktinya apa? Dia cari duit tu sampai tak sembahyang kan. Dia cari duit sampai tak sembahyang. Ni satu contoh ya. Dia cari duit sampai tak sembahyang. Maknanya dia tak merasakan Allah itu empunya segala-galanya. Dia rasa duit yang dia cari itulah yang menentukan. Itu contoh lah. Kalau diletakkan bahawa Allah segala-galanya, dia cari duit pun dia sembahyang. Sebab duit tu dia cari duit usaha je, usaha untuk bahagia, usaha untuk, tapi yang menentukan bahagia Allah. Tapi bila dia cari duit, tuan-tuan, sampai tak sembahyang, tak ada pergantungan langsung dengan Allah. Tu. Dia tak cakap minta, memang tak cakap. Nama pun pegangan ni, pegangan maknanya iktikad, kepercayaan hati. Dan yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Ya.
harta kerajaan dia di jawatan. Oh, saya kerja ni, saya kerja ni, saya kerja ni. Gaji saya banyak ni. Saya dah ada ke atas, saya dah. Dia merasakan bila dia dekat atas tu, dia akan tetap ke atas. Kan ada peribahasa mengatakan dunia ni seperti roda. Ada kala kita ke atas, ada kala kita kat bawah. Allah Ta'ala berikan kita ni tuan-tuan, kehidupan ni, alhamdulillah tuan-tuan. Allah berikan ni supaya apa? Supaya kita sedar. Kita diuji dengan COVID, kan? COVID-19. Orang yang gaji banyak tiba-tiba tak ada kerja, tak ada pendapatan. Itu yang jual nasi lemak bawa kereta Alphard. Tuan-tuan kan? Ramai yang pergi pusat apa lembaga zakat minta asnaf, minta jadi asnaf. Tapi duduk rumah besar, keretanya kereta Alphard. Dan zaman PKP. Yang dulu gajinya 30,000 minta zakat. Sebab sebelum PKP gaji 30,000. Waktu PKP tak ada kerja langsung. Tak ada kerja. Berapa ramai? Contoh kan. Ada sahabat kita kerja pilot. Gaji puluh-puluh ribu. Duduk rumah harga setengah juta, 1 juta. Kereta Alphard 3-4 biji. Bulanan dia tuan-tuan, bulanan dia nak bayar tu semua tu berbelas ribu. 15,000 bayar sewa rumah, mana angsuran rumah, bayar kereta, bayar tu 15,000. Bila tak ada duit, tu yang jadi asnaf tu kan. Contoh kan. Kita pun ditunjukkan lah kan. Daripada COVID tu kerajaan sering bertukar kan. Satu penggal sampai 3 Perdana Menteri contoh. Nak tunjukkan ni. Jangan kita rasa kita dah jadi kerajaan, kita akan tetap jadi kerajaan. Kita memerintah, kita akan tetap memerintah. Tak, belum tentu. Ini satu contoh. Yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Jangan gitu. Jangan kita rasa kita ada simpanan banyak ni, hidup senang. Kan, yang dah pencen, contoh pencen dapat setengah juta, pencen 1 juta. Kawan saya tuan-tuan pencen 1 juta tuan-tuan, dia nak cuba buat. Kemudian Allah uji dia tuan-tuan. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah rahmati dia. Dia uji tuan-tuan, jadi tak betul. Allah uji dia. Dia merasakan duit nikmat pencen tu tak sampai setahun. Allah uji sakit dia. Sakit apa? Yalah, nak cakap apa? Sakit apa? Sakit mental, sakit mental. Allah uji dia. Ada sahabat saya seminggu lagi nak pencen, kena stroke. Dah kira-kira duit dah. Dah kira-kira duit dah. Dia pencen. Seminggu sebelum pencen kena stroke. Saya melawat dia. Tapi masih boleh jalan lah, masih petongkat. Maknanya untuk urus diri masih boleh lah. Tapi ayat dia Ustaz, doa banyak-banyak lah Ustaz kita. Kita ada duit banyak pun kalau macam ni tak ada guna kata dia. Ayat dia. Jangan cakap tak ada guna. Allah buat ni tuan-tuan, tak ada yang tak baik tuan-tuan. Allah tak buat benda yang tak baik. Dan setiap ujian itu, ulama kata setiap ujian yang Allah bagi itu sama ada Allah nak hapuskan dosa kita ataupun Allah nak tinggikan darjat kita di sisi Allah. Ketika mana kita sabar. Nak sebut tu. Dan ada pula menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Dia kata aku tak ada masalah. Aku boleh buat ni, aku boleh buat ni, aku kerja ni, aku boleh buat apa. Dia merasakan dia ada kemahiran. Dan kemahiran orang yang kemahiran melukis dengan tangan kanan. Allah nak uji kena gaut sikit tangan tu. Kan? Kena gaut sikit tangan tu, tak boleh gerak. Baru ni tuan-tuan kawan saya ni, saya suka bawa cerita kawan yang memang dah ada. Ini bukan saya buat cerita tuan, memang betul. Kawan saya kena apa nama? Potong apa lah, dia pakai mesin tu. Terkena ni tuan. Terkena sini. Bongkak ni. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, sembang-sembang. Agak-agak Ustaz lah, tangan saya macam ni,
apa nikmat yang paling besar yang saya ada yang telah hilang. Yang Allah cabut nikmatnya. Agak-agak tuan apa tuan? Saya itu ini tu dia kata nikmat cebok. Nak cebok tak boleh Ustaz. Dia kata. Yalah kita cebok tangan kiri kan. Bila tangan kiri bengkak dan hilang nikmat cebok. Sikit je. Jangan kita rasa kita ada kemahiran, kita ada pekerjaan. Kita rasa kita boleh buat. Allah datangkan demam je dan cari Panadol. Allah datangkan demam je. Kata Imam Hatim. Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangan. Aku tak kisah pekerja aku ada ramai. Orang dulu hamba lah, sekarang ni maknanya pekerja lah. Saya tak ada masalah, tukang gaji saya kat rumah ada 4. Dia tak tahu yang tukang gaji itu lari bawa duit kan. Kalau Allah nak datangkan uji, datangkan masalah tuan kan. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah At-Talaq ayat 3. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Bila kita tawakal, Allah akan mencukupkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempersampaikan segala urusannya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu qadar yang telah ditentukan. Sebab itu kalau kita belajar sifat 20, di antaranya sifat Allah qudrat, iradat. Iradat berkehendak, qudrat maknanya Allah kuasa. Allah berkehendak ni, Allah buat sesuatu semua dengan kehendak Allah. Tak ada benda yang sia-sia. Memang dengan kehendak Allah. Bila lahir manusia yang cacat tuan-tuan, bukan Allah tak jadi buat. Kita ni kalau misalnya buat meja ni, tiba-tiba apa? Gonggeng. Gonggeng pula. Apa tiangnya tak sama kan. Jadi goyang kan. Kita kata ni reject. Reject kan, maknanya tak jadi. Kalau nak jual pun harga separuh lah. Ataupun tak dijual. Tapi kalau Allah jadikan manusia tuan-tuan, yang lazimnya manusia ni kaki 2, tangan 2, mata dan sebagainya, tiba-tiba lahir manusia yang cacat. Yang tak ada tangan, yang tak ada kaki, contoh. Bukan bermakna Allah buat tak jadi. Tapi memang Allah dengan iradat Allah, Allah berkehendakkan begitu. Dengan kudrat Allah, dengan kuasa Allah, memang Allah tentukan begitu. Sebab itu saya sebut tadi, tidak ada benda yang berlaku di atas muka bumi ini yang tak elok. Mustahil. Sebab Allah itu bersifat dengan kamalat, dengan kesempurnaan. Cuma Allah nak tunjukkan di sanalah kekuasaan Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Bahkan kita melihat di atas kekurangan seseorang itu, Allah berikan pada dia kelebihan yang tak ada pada orang lain. Kan? Ada orang cacat, selalu saya sebut. Saya suka, baru ni ada saya tengok dalam Facebook. Manusia-manusia yang Allah jadikan dalam keadaan cacat. Tuan-tuan buka. Macam-macam. Itu yang kata orang tak ada tangan, tak ada kaki. Dia boleh goyang gitu je. Boleh bergerak. Tuan-tuan bergerak je boleh bergerak. Dia kat situ je. Tapi dia tak ada kaki, tak ada. Dia boleh bergerak tu, dia goyang gitu je. Lepas tu dia goyang tu, tuan pergi kolam, nyemplung. What's meaning nyemplung? Nyemplung ni terjun lah. Terjun kat kolam tu, boleh berenang. Aku yang boleh bergerak ni pun tak boleh berenang. Saya tak boleh berenang kan. Aku kata Allah Akbar. Ketika mana Allah jadikan manusia itu pada pandangan kita OKU, orang kurang upaya tetapi ada kelebihan. Itu menunjukkan Allah memang dia nak buat begitu. Itu baru satu contoh. Tuan-tuan buka lah, saya suka buka tengok. Nak melihat hebatnya Allah ni.
Orang tak ada tangan boleh nyangkul. Cuba tuan-tuan fikirkan, tak ada tangan, dulu tak ada, boleh menyangkul. Dia boleh selit kat sini. Kita kalau selit sini, dia boleh selit kat sini je, cangkul tu, boleh menyangkul. Cuba bayangkan. Itu yang saya cakap, saya memang belum cari lagi satu persoalan yang belum dijawab sampai sekarang. Orang yang tak ada tangan tu cewoknya macam mana? Ceboknya macam mana tuan? Kita tangan sakit tadi hilang nikmat. Kawan tu tak ada tangan, macam mana cebok? Takkan dia nak pergi KLIA? KLIA okey kan? Picit tu kita ejah. Ikut situ kan? Satu contoh. Sebab tu tuan-tuan, ya, apa juga keadaan yang Allah berikan nikmat pada kita tuan-tuan, mestilah kita ada pergantungan dengan Allah. Jangan kita merasakan dan kita mempercayai bahawa apa yang ada pada kita ni, ya, itulah, dialah yang memberi kebahagiaan dan melesaikan keperluan kita. Kita kena meyakini bahawa semua adalah Allah yang tentukan. Yang ada pada kita ni tu pinjaman. Dan itu pun dengan izin Allah, biiznillah. Tangan yang kuat ni tuan-tuan, ya. Kelapa sawit 2 ekar setengah hari tuan-tuan. Dalam hati tu setengah hari 2 ekar standard Ustaz. Kalau saya tak siap. Tapi nak angkat tangan untuk sembahyang Allah tak mampu tuan, tak larat. Berapa ramai tuan? Nyelop dia punya ngarit pula, sabit kan. Tiba ni jatuh tandan tu ketepuk. Nak tunjuk besarnya tandan tu tuan. Kan? Turunnya tu jatuh tepuk gegal. Boleh angkat naik lori tuan. Waktu zuhur nak takbir Allah Akbar tak larat. Sebab apa? Saya baca dalam satu kitab tuan-tuan. Ingat kata ulama tu. Jangan kita rasa bila kita tak sembahyang itu, ya, kita rasa kita hebat. Takut-takut, ya, dengan kita meninggalkan perintah Allah, Allah tak nak melihat kita. Allah benci kita. Sehingga kita tak sembahyang tu, memang Allah tak nak kita sembahyang, kata dia. Kita takut itu. Maka bila Allah tak nak kita sembahyang tuan-tuan, ya, maknanya tak nak, tak baik, diberikan diberikan ujian. Dan kita tak mampu nak menghadapi ujian. Na'udzubillah. Ya. Sebab tu kita kena ada. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah pasti akan mencukupkan. Ya, kalau orang yang cari harta tuan-tuan, dia cari, ya, dengan tak sembahyang, dia akan merasa kurang lah. Itu dia akan cari. Saya lahir dia dah tua tuan-tuan. Contohnya kan, iyalah waktu saya umur belasan tahun tu umurnya dah 50. Sampai sekarang masih kerja lagi. Berapa tu agak-agak umurnya? Bukan kerja ni, ya. Ini ada seorang, ya, saya tengoklah kesian orang tua ni. Umur 80 tuan. Ngarit lagi. Kan kesian kan, ngarit lagi. Bila saya jumpa dia, habis siapa nak bagi makan? Tapi wak ngarit ni, wak boleh ke dapat makan hari-hari dengan ngarit ni? Kan? Tapi tak macam mana, ya, lembu ni daripada dulu saya berlembu. Waktu sempit tak ada duit betul, saya jual gitu dia. Daripada kecil dia cara dia begitu. Tapi maknanya bila kita tanya tu tuan-tuan, ya, alasan dia bukan kalau kita ala hobi je, itu lain kan. Tapi ayat dia, habis macam mana Ustaz? Kalau kita tak kerja, siapa nak bagi makan? Anak-anak dengan anak-anak. Tuan-tuan tanya tuan-tuan kat kampung ni, saya suka macam tu. Saya suka. Orang macam ni saya jumpa, saya cerita.
Itu saya banyak belajar tuan, belajar. Ya. Sebab tu saya tuan-tuan AJK kan, saya dah cerita ke belum? Ya, saya tak ingat pasal saya banyak masjid kan. Kadang saya cerita. Pernah tuan-tuan kami AJK masjid ya pergi hantar sumbangan kat rumah orang tua lah. Suami isteri ni dah tua dah 70 lebih. Ya. Saya sampai sana dua-dua pakai kerusi roda tu. Anaknya tak ada, anak kerja. Ustaz bawa apa Ustaz? Bawa beras, bawa ni. Ustaz ni kerjanya menyusahkan orang aja. Ustaz ni kerjanya menyusahkan orang aja. Saya bawa makan ni. Ustaz fikirlah Ustaz, saya dah macam ni, macam mana saya nak masak? Saya macam nak buat air pun tak larat Ustaz. Ustaz bagi beras, siapa nak masak? Dalam hati tu, takkan saya kena fikir sampai tahap tu. Kan? Aku bagi, kau fikirlah pula siapa nak masak gitu. Tapi tu. Lain kali jangan bagi Ustaz. Kalau nak bagi, bagilah nasi lemak bungkus. Itu belajar. Memang betul. Fikir betul. Ya, anak kerja tuan-tuan, pagi tak sempat buat apa-apa, anak pergi je belah. Tak patut juga kan. Sepatutnya sekarang kan ada tuan-tuan. Ya, tak apalah nak pergi tuan-tuan. Sampai pejabat kan. Apa Grab, food Grab. Kan order lah suruh hantar rumah. Apa masalah? Ini tinggal terus kan. Habis belum makan ni? Belum. Kita datang pukul 11 lebih kurang. Belum makan? Belum. Anak pergi tadi tak sempat. Kesian kan. Jadi kebetulan saya datang pukul 11. Jadi cakap macam tu lah. Lebih baik Ustaz bagi nasi lemak kata dia. Kalau saya petang, Ustaz lebih baik Ustaz bagi nasi ambeng. Allah. Agaknya tu. Tapi ada kebenaran kan. Maknanya itu. Jadi bila saya itu, jadi kita ni AJK masjid kena apa? Kreatif lah tuan. Bila kita nak bagi sumbangan ni orang tua ni kan. Apa sumbangan yang dia kata aku duduk kat sini macam mana aku nak masak? Ustaz ni datang bawa beras. Ada satu rumah lagi tuan-tuan dia duduk seorang ya. Perempuan lah, janda nenek lah. Pun dah uzur lah 70. Saya datang bawa benda yang sama. Ya. 2-3 hari lepas tu ada anak dia. Ya, anak dia tu duduk rumah lain lah. Dia jumpa saya. Telefon dia kata nak jumpa. Ustaz boleh tak lain kali Ustaz, kalau Ustaz nak bagi kat mak tu jangan bagi dia, bagi kat saya, kat rumah saya. Bukan saya yang nak Ustaz, bukan nak. Ustaz boleh datang sekarang ni Ustaz pergi rumah dia. Ustaz. Kenapa? Habis beras tu dibuka, dimasukkan dalam segala bekas tu dimasukkan. Maknanya dah hampir-hampir lenglong juga lah kan orangnya. Dalam jak, dalam apa beras tu dimasukkan. Dan dia tak boleh masak. Dia makan pun anak hantar. Dia datang nak ambil pun gula dimasukkan kat mana lah. Dah semua. Yang ada dalam plastik semua dibuka. Biskut letak dekat pinggan. Tu. Jadi maknanya saya mungkin belum berlaku kat sini tapi mungkin akan berlaku tu. Jadi waktu AJK masjid nak bagi tu kena memikirkan sesuatu. Jangan kita rata semua bagi. Contohlah tu. Walau bagaimana tu tuan-tuan dalam kita dalam mazhab Syafi'i kita orang kata tawakal ni dia kena ada usaha juga. Kita ada usaha. Sebab itulah macam kita cari nafkah, cari apa kena usaha. Tapi yang dalam bab ni pun ada dalam manusia sekarang ni. Manusia sekarang ni yang tak nak kerja ni ada. Dia suruh isteri kerja je. Isteri kerja, dia tak kerja. Bila isteri tak ada kat rumah, macam-macam lah dia buat pula. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, an Anas bin Malik yaqulu, qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkalu qala aqilha Allahu akbar qala aqilha wa tawakkal. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ikat kenderaanku lalu aku bertawakal, atau aku lepaskan ia dan aku bertawakal. Ada seorang sahabat dia tanya pada Nabi. Ada orang tanya,
Maknanya bila ada kenderaan ni, kalau dulu kenderaannya unta kan, diikatlah. Aku ikat, kemudian aku tawakal, ataupun aku lepas, aku tawakal. Kalau sekarang ni aku kunci kereta ku, lepas tu aku tawakal. Ataupun aku biarkan je, tanpa kunci apa semua, kemudian aku tawakal. Rasulullah menjawab, ikatlah kenderaanmu lalu bertawakal. Ya. Jadi dalam masalah ni kita kena ada usaha lah tuan. Ya, ada usaha. Macam tadi kita kata, harta kita ada. Sebab harta bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan harta. Itu kena ingat tuan. Ya. Jadi kalau kita tak cari harta, maka kita tidak ada. Sebab tu dalam kitab Syirul Salikin, Syekh Samad Al-Palimbangi, pengarang kitab tersebut, tuan-tuan, di sana ada satu bab, 10 perkara yang menjadikan kehidupan kita mendapat keberkatan. Yang pertama, ketika kita mencari nafkah, hendaklah niat. Di antara niatnya, aku cari nafkah supaya aku tidak meminta-minta. Aku cari nafkah ni, aku kerja supaya aku tidak meminta-minta. Sebab meminta-minta ni pekerjaan yang tak baik. Dalam kitab yang lain tuan-tuan, dalam kitab Mustika Hadis, kalau tak silap saya, jilid yang pertama. Bagi orang yang tidak ada tidak sampai tahap dia meminta, sepatutnya dia tak perlu minta, tapi dia meminta, dia minta sedekah, hukumnya haram. Tu sedekah tu, ingat senang, siapa-siapa boleh minta sedekah. Jangan, bukan semua orang boleh minta sedekah. Dia kena pada hari ini, dia dah usaha pada hari ini, dia tak dapat, kemudian dia nak makan tak ada. Orang ni yang boleh minta. Tapi kalau dia kata, bajet ni boleh tahan 2-3 hari lah, maka persediaan untuk minggu depan dia boleh makan, dia minta sedekah hari ini. Itu haram. Itu dalam kitab Mustika Hadis. Sebab tu kita pertikai orang yang minta sedekah tu, baru ni viral kan. Dia kira duit tu, kira duit hasil hari tu. Allahu Akbar. Kan? Bukan semua orang boleh minta sedekah. Tak ada hukum tu. Sebab tu kalau orang yang mengaji dan kita bagi surat zakat pun kalau boleh dia tak nak. Setakat yang saya jadi amil dulu. Kalau yang selalu ke masjid mengaji tuan-tuan, setakat tu saya ingat selama 13 tahun tu tak lebih daripada 5 orang je. Yang biasa kat masjid mengaji tu saya bagi borang zakat, saya tengok dia ni ada keperluan, dia bagi tu. Tak apa ustaz, bagi orang lain. Tapi kalau orang yang tak mengaji tuan-tuan, jumpa tengah jalan tahan. Ustaz, borang zakat mana ada, saya bawa. Jumpa kat kedai, ustaz boleh tak tambahkan lagi bulanan saya? Bukan saya pegawai zakat. Kadang kita gurau juga dengan dia kan. Dekat kedai dia kan, jumpa, ustaz tak cukup lah ustaz, 400 sebulan. Nama pun sumbangan kan. Yang cukupkan kau carilah sendiri. Maka aku pun terus bertawakal kepada Allah. Maka Allah mencukupkan akan daku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Sebab tu tuan-tuan kata sekalian, kita melihat contoh dalam bab ibadat, bab sembahyang, kita tengok dalam bab sembahyang. Sembahyang kita kerjakan sehari 5 waktu. Di antaranya awal hari, subuh. Awal hari subuh. Dan sembahyang ni tuan-tuan doa. Doa ni kita tengok daripada takbiratul ihram, doa iftitah, tuan-tuan. Ni dalam masa yang singkat ni tak sempat saya ceritakan maknanya. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan cari, cuba cari makna doa iftitah tu. Apa doa yang ada pada situ? Kemudian Fatihah, kemudian surah, kemudian yang saya nak sentuh, yang pertama kita doa duduk antara sujud. Itu pun mungkin kita dah sebut itu. Di antara duduk antara sujud tu,
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya. Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku. Doa ya waktu sembahyang tu, tuan-tuan, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Yang setiap hari kita ni ya, manusia ni tak lepas daripada dosa. Al-insan la yakhlu anin nisya wal khata'. Manusia tidak sunyi daripada nisyan, lupa, khata', buat salah. Ya, maka kita minta ampun. Warhamni, ya Allah kasihanilah. Kita minta Allah kasih kita. Sebab bila Allah kasih kita, tuan-tuan, orang dah kasih kita, kita minta dapat. Ya, dan Allah akan mempermudahkan kita. Warzuqni, ya, berilah rezeki padaku. Beri rezeki padaku. Itu maknanya menunjukkan kita iktikad dalam hati, percaya bahawa Allah yang bagilah. Kita ada dosa yang boleh mengampunkan pun hanya Allah. Kita yang boleh mengasihi kita, yang boleh masukkan kita dalam surga pun Allah. Ya, sebab kita masuk surga bukan kerana amal kita. Kita masuk surga bukan kerana amalan kita banyak, bukan. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maknanya bila kita dikasihi Allah, ada peluang masuk surga. Ya. Warzuqni, Allah bagi, kita minta Allah bagi rezeki untuk kita. Walaupun kita usaha tu, walaupun kita kerja tu, walaupun kita ada yang gaji tu. Ya. Berapa ramai orang yang kerja dah bertahun-tahun. Ya, ada kawan saya, tuan-tuan, Allah Akbar, kerja dah 20 tahun, kena 5 minit, dapat 10 minit, kena berhenti kerja. Ya, sebab apa? Sebab kesilapan kan. Tangkap basah habis. Allah Akbar. Kesilapan dia lah kita. Kan? Kita tak tentu. 20 tahun, tuan, pencen habis semua. Wahdini, ya, dan berilah hidayah, petunjuk, ya, supaya makna kita berada di jalan yang benar, tidak jadi sesat. Sekarang banyak berlaku, tuan, kita tengok yang baru ni, tengok pakaian dia dengan bertudung, berjibak apa semua, tetapi rupanya ajaran sesat yang mengatakan Allah Tuhan, Tuhan tu Allah. Ya Allah, Muhammad itu Tuhan. Kan? Saya percaya kepada Muhammad itu Tuhan, Tuhan tu Muhammad. Itu ajaran apa, agama baru tak tahu. Yang baru ni kan. Macam-macam. Kita tengok dengan wajah dia tu, wajah soleha tu kan. Ya, kita takut. Wajburni, ya, berilah kecukupan ataupun cukupkanlah. Ya. Kemudian kita tengok doa kunut kita. Itu tuan. Yang lain tu tuan tengok nanti. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah akan kami. Ya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kami bersama orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Kita minta doa tu. Ya, supaya kita ni berada jalan benar tu. Kita minta. Sebab tu yang menentukan, tuan-tuan, yang menentukan kita ni boleh sampai ke masjid ni Allah, tuan-tuan. Ya, kita pun jangan ada sedikit kebanggaan, aku boleh pergi masjid, orang lain tak sampai. Jangan. Doalah moga-moga Allah teruskan, ya, dengan apa, nikmat kita dapat hadir ke masjid sembahyang berjamaah, dan kita doakan juga kawan-kawan kita untuk boleh sampai sekali. Tuan-tuan, ya. Wa'afina fi man afait. Ya, dan afiatkanlah kami. Afiatkan maknanya berikan kesihatan. Tuan-tuan, ya. Kita tak tahu bab sehat ni, tuan, Allah Akbar. Orang yang makan ubat pun sakit. Kan? Orang yang makan ubat pun sakit. Lagi yang tak makan ubat, dia makan apa tu? Makanan tambahan kan? Kita pun tak tahu. Ada orang yang apa, sakit, contohnya sakit gout, bagi ubat gout, ya, sakitnya makin teruk. Habis ubat tu untuk apa? Contoh, ini contoh, kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang, ada setengah orang sakit, ya, dia jatuh sebab apa? Yang kurang gula tu apa? Sebab hypo kan, sebab kurang gula. Yang makan gula pula kencing manis.
Yang kencing manis pula macam-macam kencing manis, tuan-tuan. Ini guru saya, tuan-tuan, sekarang sedang ditidurkan. Di hospital sebelah Serdang tu, Baru, apa? UK. Tak pernah pergi, tak tahu hospital apa. Dia, tuan-tuan, dia lemah katanya. Dia pergi temu duga untuk naik DG38 dekat Ildas. Ya. Hari kedua dia nak buat pembentangan, dia jatuh. Tu maknanya, tuan-tuan, nak dapat DG38 tu kan, nak dapat tu. Tiba-tiba dia jatuh ni, tak tahulah. Maknanya tak habis. Boleh dapat ke tak? Kalau ikutkan dapat surat tu gembira kan. Rupanya belum tentu. Tengok nak cerita tuan-tuan. Allah tak izin, tak jadi. Ya. Kemudian tuan, bila dicek tu, katanya bawah lutut ni, bawah sebelah belakang ni banyak nanah disedut. Disedut. Ya. Bila yang itu dah ni, dia bila cek lagi katanya dalam paru-paru dia ada nanah. Doktor kata nanah yang sama dengan tu. Lepas tu yang terkini baru lagi sebelum ditidurkan, kata dalam perut dia banyak benda kuning-kuning, ayat dia. Kuning-kuning tu apa? Yang kita tahu kuning-kuning yang kita buang tu lah. Dia kata bukan, hampir sama dengan nanah dekat kaki tu. Yang kemudian saya tanya tu, kencing manis katanya. Doktor kata kencing manis. Wallahu alam, macam-macam tuan kan. Kita tak tahu. Sebab tu kita kena pergantungan dengan Allah tu. Maknanya keyakinan etikad kita kena kuat, mengatakan sesuatu itu daripada Allah. Sebab tu yang kita sembahyang jangan tinggal. Sembahyang ni doa. Ramai orang yang tak tawakal. Kalau pertama tak sembahyang, ya, bila tak sembahyang, tuan-tuan, ada ke dia baca doa waktu lain? Kita ni nak doa tu, tanda tangan doa tu bukan senang, tuan. Kan? Yang dalam soft pun lari. Assalamualaikum, kelepat. Tak sempat doa, kan? Bukan orang sinilah, orang di Uganda. Contoh kan. Ini kita cerita adik-beradik, tuan. Saya tak marah, tuan. Cerita adik-beradik. Ya? Kan? Lepas sembahyang, Assalamualaikum, dia tengok pintu je. Tapi nak lalu tak boleh, ada orang belakang tu, ada orang sembahyang. Tengok pintu. Asyik tengok pintu je, kanan, kiri, macam mana aku nak cabut. Tapi tak boleh, kat belakang tu orang tengah sembahyang. Contoh kan. Jangan kalang kabut. Barang siapa yang sembahyang di belakang imam, ya, dia bangun selepas dia imam bangun. Maknanya ayat dia, ya, dia tak bangun selagi imam tak bangun, ayat dia gitu kan. Dia tidak akan bangun selagi imam tak bangun. Ya. Allah akan bina satu rumah dalam syurga. Hebat tak hebat tu? Tapi kita lepas sembahyang nak cabut je. Ya. Tapi okey jugalah tu kan. Dia ada hal. Kita anggap dia ada hal. Yang penting sembahyang berjamaah, jangan tinggal. Nak cerita, tuan-tuan, doa tu pun bukan senang. Kalau tak sembahyang, nak doa tu lagi berat, tuan-tuan. Contoh, lagi berat. Sebab tu kita kena doa. Doa tu sebagai kita pergantungan kita dengan Allah. Menunjukkan bahawa kita tawakal kita menyerahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ada harta, walaupun kita ada kepakaran, walaupun kita ada jawatan, walaupun kita ada nikmat segala-galanya, tetapi nikmat itu nikmat Allah, daripada Allah. Allah yang pegang, Allah yang urus, tuan-tuan. Kita doa supaya Allah berikan makna kelangsungan sampai akhir. Itu kita. Sebab itu Imam Khatim kata, selepas daripada dia baca ayat Quran, dia faham tu, maka dia terus bertawakal kepada Allah SWT. Lalu Imam Syakik Al-Bukhli rahimallah berkata kepada Imam Hatim Asam, kepada Imam Hatim Asam, rahimallah, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Ini ulama, jumpa ulama ni. Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Taufik ini maknanya kekuatan, taufik dan hidayah. Dia ada dua tu.
Hidayah ni petunjuk. Ya, dia tahu tapi belum buat lagi, belum tentu buat. Tapi kalau taufik, dia buat daripada apa yang dia tahu. Sebab tu kita minta wabillahi taufik wal hidayah. Allah berikan taufik dan hidayah. Kita tahu dan kita buat. Ya. Semoga Allah sentiasa memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah membaca Al-Taurah, Injil, Zabur dan Al-Quran. Maka aku mendapati isi keempat-empat kitab Allah ini, kitab ini adalah berkisar pada membahas 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Ya. Jadi apa Imam Syakir Al-Bukhli ni, ya, dia menyatakan yang dibincangkan oleh Imam Hatim ni 8 perkara ni, ya, disebut dalam Al-Quran, disebut dalam kitab Injil, Taurat, Zabur. Dan 4 kitab ni adalah kitab daripada Allah SWT. Di antara kitab yang wajib kita imani, tuan. Dan sesiapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Ya. Dan yang kita maklum, yang kita belajar pun, tuan-tuan, ya, Al-Quran itu, ya, dia telah menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, ya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, dan itu maknanya telah disempurnakan, ya, telah dengan Al-Quran. Jadi maknanya, ya, kita bila kita melakukan daripada 8 perkara inilah, ya, insya-Allah kita akan berada dalam, ya, keadaan kita yang insya-Allah menjadi hamba Allah yang sentiasa, ya, menjadikan Allah sebagai, ya, tempat pergantungan. Menjadi Allah itu tempat yang kita sembah. La haula wala la ilaha illallah, ya, Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebab itu tuan-tuan, yang dinamakan i'tiqad itu, ya, iaitu kepercayaan. Ya, pegangan tadi itu. Memang dia tak cakap, ya, kalau kita cakap dia marah. Engkau ni, ya, dunia je, ya, maknanya tak ingat Allah, marah dia. Tapi zahirnya kalau sembahyang pun tak buat, memang tak ingat Allah, tuan. Sebab sembahyang tu tiang agama, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, kita dah baca 8, ya, faedah ni. Tuan-tuan nanti boleh, ya, baca lagi sekali, ya, 2 kali, 3 kali untuk kita memahami, supaya dalam perjalanan hidup kita insya-Allah, ya, kita jadikan ia sebagai panduan kita. Wallahu alam. Setakat itu untuk pagi ni. Insya-Allah untuk pertemuan akan datang, ya, kita akan masuk pada nasihat yang ke-16. Carilah guru yang mursyid. Ya. Sebab kita ni tu, ya, yang pertama, ya, kita tak ada ilmu. Ya. Yang pertama, kita tak ada ilmu. Jadi kita kena ada orang yang membimbing kita. Ya. Kalaulah ulama kata, ya, ilmu Allah ni luas, tuan, ya, seperti air di lautan. Ya, ilmu kita ni umpama air tangan yang kita celup tu, air yang melekat pada tangan itulah ilmu kita. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang menukang, kita giling kepala, ya, pandainya dia menukang, aku tak pandai. Kita pergi kebun, tengok orang tu tanam ni, pandainya. Kan? Itu ilmu dunia tu. Ilmu akhirat lagi lah. Banyak benda yang kita tak tahu, tuan. Ya, banyak benda yang kita tak tahu. Ya, insya-Allah kita terus belajar, ya, mudah-mudahan, ya, dengan kita mencari guru, kita duduk bersama-sama guru, insya-Allah mudah-mudahan sentiasa terbimbing, ya, kehidupan kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'sumah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah, pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.